Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabb shrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik dan i'anah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan ketentuan yang baik kepada kita. Dan mudah-mudahan hidup kita sentiasa dalam rahmah birahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri tidak tahu apakah yang akan berlaku pada hari ini. Mungkinkah hari ini matahari akan terbit pada sebelah barat dan tak ada siapa yang tahu akan kejadian tersebut. Dan dalam hati manusia tidak pernah memikirkan keadaan tersebut. Dan mereka menyangkakan bahawa kiamah itu, saat-saat itu mungkin lambat berlaku. Seolah-olah kita yang menentukan perkara tersebut. Dan kita lupa yang menentukan perkara tersebut bukan kita tetapi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan perasaan itu tidak ada di dalam jiwa kita, maka kita sebagai manusia sentiasa berada dalam keadaan kelalaian yang terlalu panjang. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, pertama sekali terima kasih kerana memberi ruang kepada saya yang jahil ini untuk sama dengan tuan-tuan pada pagi ini. Mudah-mudahan pada pagi ini kita beroleh manfaat selain daripada rahmat Allah, selain daripada apa yang dijanjikan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selepas solat subuh lalu ia masih berada di dalam masjid dan dia dalam keadaan mengingati Allah sehingga terbit daripada fajar, maka peruntukan Allah dan kurnia Allah pada mereka ini, iaitu Allah kurniakan kepada mereka terlebih baik daripada isinya. Ganjaran dan rahmat Allah itu terlalu besar. Tetapi kita kena ingat, pahala boleh hilang dalam sekelip mata. Yang kita berharapkan adalah rahmat. Pahala boleh hilang dengan kita buka aib orang. Pahala boleh hilang, amal soleh boleh hilang dengan kita bergaduh sesama kita, putus silaturahim. Pahala boleh hilang dengan kita hasad dengki sesama Islam. Adik-beradik bergaduh, hasad, dengki dan sebagainya. Pahala boleh hilang dengan sifat kibir yang ada, sombong dalam diri kita. Yang kita harapkan rahmah birahmah daripada Allah. Tuan-tuan, dalam masa yang singkat ini, saya nak kongsikan untuk diri saya khususnya dan amnya pada tuan-tuan. Siapakah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang Allah kasih. Orang yang Allah sayang. Kita tuan-tuan, jika tidak ada kasih sayang Allah, dunia dan akhirat, kita akan dalam keadaan kecelakaan. Hidup dalam dunia tak lama, habis-habis 70 tahun kita akan mati. Tapi akhirat, khalidina fiha abada. Masalah dalam dunia sat, tapi masalah di sana khalidina fiha abada. Sakit dalam dunia sat, habis-habis dalam 20 tahun kita kena sakit, gout ke apa ke dan sebagainya. Tapi sakit di akhirat khalidina fiha abada. Yang ni yang kita takut tuan-tuan. Dunia ni kita tak apa nak kisah sangat. Lelah sekali bila kita balik, orang letak kita di liang lahat. Habis orang letak kita liang lahat, orang tinggalkan kita. Lepas tu orang ingat, orang tak ingat, tu pulanglah. Kalau nak bagi kita ingat pun setahun sekali. Tu pun kalau anak kita balik kampung. Kalau tak balik kampung, dia tak main tengok kita. Kita tak macam orang lain. Kita tak macam insan-insan yang Allah sayang.
Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak putus orang tengok dia. Kubur dia tak putih orang ziarah. Sahabat-sahabat tak putih orang ziarah. Kalau kita lihat, ya, makam syuhada Uhud tak putih orang ziarah. Makam Baqi' tak putih orang ziarah. Kubur kita siapa nak tengok? Anak kita. Siapa nak tengok? Orang kampung kita. Siapa nak tengok? Allah tunjuk dah dalam dunia dan tuan. Bukan perhentian kita di alam barzah situ tak ada. Bukan situ yang Allah nak bagi tengok. Allah nak bagi tunjuk kita. Orang yang Allah sayang, tengok keadaan mereka masa hidup dan masa selepas mati pun Allah muliakan. Masa mati, Allah tunjukkan kemuliaannya. Jadi ini yang sebenarnya kita takut. Siapa yang Allah cinta, Allah sayang. Pertama, apa yang disebut oleh ulama, iaitu az-zikr. Az-zikr ini apa dia? Orang yang sentiasa menyebut-nyebut nama Allah. Tuan-tuan, Allah bagi kita mulut, berapa banyak kalimah Allah yang kita sebut dalam satu hari, satu malam. Berapa banyak kalimah Allah. Saya selalu ulang perkara ini dalam kuliah saya. Hatta kita umur kita 60 tahun. Saya suka sebut umur saya lah, tuan-tuan. Saya 50 lebih. Berapa surah Ikhlas yang saya dah kumpul selama 50 lebih umur saya. Saya nak harapkan orang baca untuk saya. Lepas saya mati, habis-habis 3 hari, itu pukul anak buat kenduri. Kalau buat kenduri, kita panggil 50 orang, 5 kali 3 kali, 150, kali dengan 3 kali, baru 450. Agak-agak 450 surat Ikhlas boleh lepas kita. Boleh luahkan kubur kita. Boleh lepaskan kita daripada azab kubur. Allah bagi kita hidup sampailah. Hari ini pun Allah bagi. Allah tak matikan ketika kita tidur. Sebab itu selepas kita bangun tidur, disunat atas kita ni sebut Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka hidup ni satu peluang untuk kita. Kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup ni tadi, apa yang kita buat sebenarnya? Sebenarnya hidup kita untuk mati, bukan hidup kita untuk hidup tak. Semua orang tahu hidup untuk mati, bukan hidup untuk hidup. Maka kalau kita lihat bahawa banyak peruntukan yang Allah bagi kat kita yang kita tak gunakan langsung. Tak guna. Tengok dalam diri kita. Berapa banyak surah Ikhlas yang kita kumpulkan. Berapa banyak istighfar yang kita kumpulkan. Tuan-tuan, kalau tengok masa 2-3 hari ni nak sampai Ramadan. 2-3 hari ni, tuan-tuan. Kalau kita duk fikir, tuan-tuan, tahun lepas, apa yang kita buat setahun? Tak ada apa, macam tak ada apa. Macam tak boleh masuk dalam diri kehidupan kita. Aku buat ni, tak ada, macam kosong. Inilah, hidup ini macam inilah, tuan-tuan. Tapi akhirat, setiap detik dia takkan kurang. Kalau kita sakit, kita kena azab. Setiap saat kita kena azab. Kalau kita berasa seronok, setiap saat kita berasa seronok. Berbeza dengan dunia. Ada masa seronok, kalau petang seronok, malam ni tak seronok dah. Macam tu. Tapi akhirat dah. Sebab itu orang yang sentiasa ingat Allah ini tadi, tanda orang yang Allah sayang. Ini yang Allah sebut dalam suratul Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kenapa Allah sayang mereka ni? Sebab semakin mereka ingat Allah, hati mereka ni semakin hidup. Hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka nampak sebenarnya Allah bagi aku hidup ni untuk Allah. Bukan untuk dunia, makan, minum, jalan, lepas tu aku mati. Kalau begitulah sebenarnya tuntutan hidup mudahlah sangat. Sehingga balik-balik besok aku boleh masuk syurga. Kalau begitulah senang untuk kita masuk jannah Allah. Yang kedua, iaitu kita merasa ajib ataupun ta'ajub kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa ta'ajub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas kita. Kita melihat segala keagungan Allah yang Allah nampakkan kepada kita. Saya ulang benda ni, tuan-tuan. Di masjid mana-mana pun saya cakap. Masa masjid kita ditutup, siapa yang mampu membuka pintu-pintu masjid? Tak seorang pun mampu. Memang kita kata arahan.
Tetapi kita tidak melihatkah takdir siapa yang menutup pintu-pintu rumah Allah? Bukan di Malaysia satu tuan-tuan, satu dunia. Hatta Masjidil Haram pun ditutup oleh Allah. Hatta Masjidul Nabi ditutup oleh Allah. Kalau kita rasa kita ada kuasa, kita boleh buka. Kita boleh buka. Tetapi dengan kehendak Allah, yang kita duk belajar usul ni tadi. Sifat iradah, sifat kudrah, ta'aluknya pada siapa? Kita tak mampu langsung nak buka pintu-pintu masjid. Dan semua kita duk tahu dan kita duk pegang yang masjid ni rumah Allah. Ketika Allah beri kita kehinaan, semua orang tak boleh duduk dan masuk dalam rumah Allah. Tetapi kita tidak melihat tentang perkara tersebut. Kita rasa kita mampu untuk lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mampu, tuan-tuan. Tidak ada di kalangan kita yang mampu menghalang malaikatul maut. Tak ada seorang pun mampu. Tetapi kadang-kadang keegoan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan kita rasa hidup ni milik kita. Harta ni milik kita. Pangkat, kuasa ni milik kita. Dan kita terlupa yang mana kita ni milik Allah dan kita tak mampu buat apa-apa. Ketika tuan-tuan kita sedang perkara tersebut, kita akan datang rasa takut dengan Allah, kita rasa syukur dengan Allah. Terima kasih ya Allah. Kau bagi aku anggota yang 7, aku boleh main masjid. Tak semua orang yang ada kaki boleh main masjid. Dan tak semua orang ada kaki, Allah bagi nikmat berjalan pada mereka. Ada kawan-kawan kita cukup kaki dia, cukup sifat. Tapi Allah tak bagi mereka ni berjalan, duk terlantar atas katil. Kaki ada, tangan ada, nak angkat pun tak boleh. Ada orang yang Allah bagi tangan, Allah bagi kaki. Main telefon boleh. Tapi angkat takbir tak boleh. Ada yang Allah bagi mulut, sembang boleh. 24 jam dia sembang. Tapi Allah tak bagi buka mulut dia nak sebut nama dia. Ada orang yang Allah bagi lisan, tapi sehari semalam Allah tak bagi peluang untuk dia baca Al-Quran. Tapi boleh sembang hal dunia yang diputarkan. Cerita-cerita dunia ini daripada dulu sampai lah cerita yang sama. Duk putar tu lah. Kehidupan kita macam tali keset, tuan-tuan. Sampai tali keset kita putih. Dah tak pakai tali keset lah. CD. Hidup kita ni macam tali keset. Putar tu, rewind tu ya. Duk sembang benda sama. Daripada dulu sampai lah. Habis, rewind balik. Habis, rewind balik. Sampai tali keset kita putih. Putih kita tak cakap lah. Dah putih. Inilah kehidupan manusia. Yang ketiga. Ya. Sebab kuliah subuh ni saya tak boleh panjang-panjang. Sagi terbit yang mentari semua gelepang. Siapa ustaz tak berhenti lagi. Jadi kita kena bagi dekat sikit jalan. Yang ketiganya. Apa tanda Allah sayang pada hamba dia? Bila mereka ni redha dengan segala takdir dan hukum Allah. Baik itu tuan-tuan, bab redha ni tuan-tuan. Bila kita lihat tentang rukun iman yang ke-6. Orang yang percaya dan yakin dengan qada qadar, mereka saja yang boleh redha dengan ketentuan Allah. Tuan-tuan, kita nak lari mana dalam takdir Allah? Tak boleh lari, tuan-tuan. Sebab kita ni hamba Allah. Nak lari mana? Siapa boleh halang sakit kat dia? Tak boleh. Tak boleh halang sakit, tuan-tuan. Tak boleh halang sakit. Siapa yang boleh halang lupa daripada dia? Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Walaupun hebat kok mana pun, kita tak boleh halang lupa main kat kita. Maknanya ketika itu bila kita beringat bahawa aku ni ada yang takbir aku. Ada yang takbir. Kita rasa kita kuat. Kita kuat. Kita makan ubat yang lain, kita akan sihat. Sat dia Allah bagi kat kita. Dia bagi kat kita, blood pressure kita tinggi, sebelah tak boleh angkat. Tuan-tuan, sebelah tak boleh angkat, sebelah boleh angkat.
tubuh yang sama, awak sini boleh angkat, sini tak boleh angkat. Tubuh yang sama, badan yang sama. Allah nak tunjuk kebesaran kat kita. Hang duk hebat kok mana lah. Hang tetap hamba ku. Hang tetap di dalam takdir ku. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat perkara ni, ini dalam tubuh. Kalau kita lihat dalam apa yang terjadi pada kita tuan-tuan, yang ni kita takut. Kita rasa bila kita duduk dalam keadaan tempat yang baik, maka kita selesa dah. Tuan-tuan kena ingat. Itu doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ataupun doa yang Nabi pesan supaya kita ni Allah jaga iman kita dan hidup kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dan kita tak boleh selesa tuan-tuan selagi kita tak mati. Pasal apa saya cakap ni? Tuan-tuan ingat tak siapa yang bunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Ibnu Muljam. Siapa Ibnu Muljam ni? Orang yang hafal Quran dan qori. Dia yang mengajar Quran. Dia yang tikam Sayyidina Ali ketika Sayyidina Ali tengah sembahyang. Akhirnya, dia ni masuk pada puak-puak kafir, puak-puak khawarij. Lepas itu kita kena lihat, kita jangan selesa tuan-tuan, selagi kita tak boleh ucap kalimah la ilaha illallah ketika kita mati. Jangan kita duduk selesa. Sebab apa? Apa yang Allah tunjuk kat kita. Bukan perjalanan hidup kita ni penentuan kita. Sebab kita masih dalam takdir Allah. Sebab itu seorang hamba Allah, dia sentiasa mengharap akan rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pernah dengar cerita seorang pelacur, seumur hidupnya melacur, tetapi dapat rahmat Allah. Yang ni tuan-tuan, kita ni sebagai hamba Allah sebenarnya, kenapa peristiwa ini dizahirkan kepada kita? Supaya kita jangan duk ingat, kita duk tempat baik, kita buat benda baik, ending kita baik. Jangan. Sebab pasal apa Ustaz kata hari tu? Benda yang berlaku dekat kita Allah tunjuk terang-terang. Azazil ni duduk tempat baik. Syurga bukan tempat jahat. Kalau neraka memang tempat tak elok. Kawan dia orang baik. Malaikat-malaikat semua. Dia buat benda baik. Dia sujud lebih lama daripada kita. Dia sujud ribuan tahun. Kita baru sujud 50 tahun. 50 tahun tu bukan kemah kita 50 sujud. Kalau umur kita 70, dalam 30 tahun ya. 40 tahun kita hulu hala tuan-tuan. Hantu raya zaman muda. Semayang tinggal apa semua dalam keadaan ni. Dalam 30 tahun ya. Dia ribuan tahun. Tapi dia rasa dia baik. Satu perkataan dia yang buat dia kena laknat. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Nabi Adam. Lalu Allah laknat dia. Kita bukan minhu tuan-tuan. Kita minhum. Iblis ni dia rasa dia lebih baik daripada Nabi Adam seorang. Kita bukan rasa baik pada seorang. Kita rasa baik pada ramai orang. Kalau dia minhu dilaknat. Kalau kita minhum lagu mana? Orang tu, orang ni, orang tu, orang ni. Macam mana keadaan kita? Sampai Nabi kata, orang yang ada sombong dalam diri dia, Allah tak benarkan dia masuk dalam syurga Allah. Itu sombong dengan orang, belum sombong dengan Allah. Contohnya, kita amal tak ada tuan-tuan. Yang ni, kita tunggu tuan-tuan sehingga terbit fajar, Allah bagi kita rahmat supaya apa? Sebab Allah tahu dah. Yang kita ni, hamba yang lemah, orang tak ada amal apa. Sehingga kan Allah peruntukkan kita sehingga terbit fajar, maka Allah bagi kebaikan kat kita lebih baik daripada dunia dan isinya. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang menagih rahmat Allah. Ketika Allah bagi peruntukan sehingga terbit fajar. Terbit fajar tuan-tuan 7 awal. 11. Terbit saja, selesai peruntukan. Lepas itu kita kena tengok tuan-tuan. Orang yang boleh duduk tunggu, orang yang tak dapat. Siapa? Ini pilihan Allah tuan-tuan. Bukan pilihan kita. Siapa yang bagi kat kita, siapa yang tak mau bagi kat kita, bukan kita yang pilih. Ya? Kerana yang pilih itu Allah Ta'ala. Yang ini yang kita dah ulang dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah. Akan dikau kami meletakkan ubudiyah
dan akan nikah, kami minta tolong untuk buat ubudiah ni tadi. Maknanya bukan sebab kita sihat, kita boleh buat baik dah. Ya. Ramai masjid yang ada depan saya ni bukan orang sihat-sihat semua. Semua darah tinggi semua, kencing manis, gout semua. Orang sihat mana dia? Orang sihat muda-muda. Tak ada tuan-tuan. Yang duduk depan kita ni semua orang tak sihat. Mana kita kata kalau sihat boleh buat baik, murung. Kita boleh buat baik sebab pilihan Allah. Orang muda boleh buat baik. Kalau tengok dalam masjid hari ni, bukan semua orang muda, semua orang tetua. Semua jenis nak masuk liang lah, tak tahu bila. Mungkin hari ni masuk liang. Mungkin esok masuk liang. Ustaz jangan cakap begitu Ustaz, sui kata, sui apa? Mau tak mau tetap masuk liang, suka tak suka tetap masuk liang. Cepat dengan lambat tuan-tuan. Bila tengok lah ni tuan-tuan, berapa ramai orang yang Allah tarik meninggal. Cuma kita tak tahu bila giliang kita. Kita tak tahu sebab ini rahsia kematian. Lepas tu, inilah di antara hikmahnya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kemudian tanda orang Allah kasih tuan-tuan, iaitu Allah bagikan kepada orang yang ada perasaan khauf dengan Allah. Takut dengan Allah. Takut apa tuan-tuan? Takut ni bukan kita macam takut ulang dah. Kita rasa takut besok kalau aku mati Allah terima tak aku? Apa yang ada dekat aku ni, cukup tak aku menagih rahmat Allah? Ni perasaan ni sentiasa ada tuan-tuan dalam hati kita. Apa yang aku buat ni, agak-agak Allah redha tak? Ni perasaan ini yang duk belegak di kalangan orang-orang soleh. Dia tak kisah dulu nak masuk syurga. Tapi dia duk fikir dulu macam mana aku nak keluar daripada neraka Allah. Kemudian, apa tanda lagi orang soleh? Iaitu raja', yakni mengharap akan rahmat Allah. Sentiasa dia mengharap rahmat Allah. Rahmat birrahmah daripada Allah. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dia sentiasa harap rahmah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kalau hidup ni tanpa rahmat Allah Taala habis tuan-tuan. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku saat lagi. Saya tak tahu dan tuan-tuan pun tak tahu, siapa pun tak tahu. Yang ni dia kata beriman dengan qada dan qadar Allah. Ada sebab itu kita datang doa. Kerana ada doa yang terlalu banyak. Sebab itu, macam kita, tuan-tuan, saya, Rasulullah didik lah. Nak sihat ke mana? Jangan tinggal doa. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Bagi kita, kesihatan. Sihat ni bukan sihat boleh buat jalan. Sihat ni boleh buat baik. Kalau dulu kita tak boleh nak semayang sunat, rawatib, kita boleh, alhamdulillah. Kalau dulu tak boleh nak bangun malam, semayang witir, kita boleh pakemeh sebelum kita nak balik. Yang tu ya sebenarnya. Bukan nak apa pun, bukan sihat kita nak buat apa pun. Sihat kita boleh buat baik sebab kita duduk di ujung. Maka kesempatan umur yang Allah bagi kat kita, mudah-mudahan kita boleh balas balik kasih sayang Allah. Allah sebenarnya sayang kita, tuan-tuan. Allah bagi kat kita kat umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Ramadan. Umat lain Allah tak bagi. Allah tak bagi. Itu pun yang kita buat tu kurang. Dulu kita dah buat 20. Lah jadi 8. Kurang. Korang ni tuan-tuan bukan sebab kita nak korang. Memang Nabi sebut itu. Sampai satu zaman, umat aku, umur dia pendek. Badan dia lemah. Badan lemah ni, ibadat jadi korang. Maknanya, kita dah duduk zaman yang Nabi sebut. Kita tak boleh lari tuan-tuan. Sebab kita dah ditakdirkan duduk zaman tu. Jadi pada ketika itu tuan-tuan, apa perlu kita buat? Pada ketika itu, apa perlu kita buat? Kita kena cari satu jalan alternatif, tuan-tuan. Supaya zaman semua orang kurangkan amal saleh, kita perkemahkan amal saleh. Yang ni Nabi sebut.
Bada' al-Islam gharibah wa sayaudu kama bada'a gharibah fatuba lil ghuraba. Tuan-tuan, dah nak masuk dah syuruk, lebih kurang dalam 5 minit ni. Saya nak ambil kesempatan sikit. Ramadan nak main. Tak, saya kuliah subuh memang tak panjang, tuan-tuan jangan risau. Sebab sepanjang saya mengajar daripada tahun 89. Saya mula mengajar tuan-tuan tahun 89. 89 antara orang paling muda masa tu yang mengajar saya, kawasan Selangor. Jadi kuliah subuh ni memang rata-rata orang tua-tua. Biasa. Jadi kalau lama, orang tua-tua biasalah dengar tak dengar. 5 minit dia jaga, 5 minit dia lena. 5 minit dia jaga, biasalah orang tua. Tak boleh buat apa lah, memang passion kita. Saya pun duduk tempat tuan-tuan, saya pun lagu tu. Kita badan bukan nak larat sangat. Badan tak pernah nak larat. Jadi Allah bagi duduk balik ilmu ni kira-kira besar rahmat lah. Orang muda tak mau. Orang muda tak mau duduk. Dia kira nak lari lah. Sebab dia kata dia muda. Aku lama lagi nak hidup. Jadi aku boleh buat amal soleh esok lusa. Kita memang kita tahu dah kita tak lama. Badan tak larat, enjin pun tak nak larat, pelak pun kotor lah. Kira ni. Ya dulu kereta dulu dia pakai apa? Contact point. Ni kita punya contact point pun dah kira makan sikit dah. Jadi jenis kontak kita pun tahu kita keadaan kita macam mana. Ya boleh bawa pergi masjid jadilah. Start bagi hidup sekali, start jadilah. Kita bukan nak pergi Kuala Lumpur pun. Dah bawa kereta tu. Jadi kita tahu keadaan kita. Apa yang saya nak share dengan tuan-tuan pada pagi ini sebelum saya berhenti. Ramadan nak mai dah. Cuma kita duk harap sangat boleh tak tahun ni Allah bagi kat kita Lailatul Qadar. Kita mau yang tu ya tuan-tuan. Kalau dalam sebelum kita mati ni tadi, kita boleh jumpa, kita boleh dianugerahkan perkara itu, mana besar sangat rahmat Allah atas kita. Sebab antara perkara yang Allah bagi kepada kekasih dia, yang Allah sayang. Antara ada Ramadan ini Lailatul Qadar. Bila kita lihat Rasulullah jumpa Lailatul Qadar, sahabat-sahabat jumpa Lailatul Qadar, dianugerahkan salafus salih mujtahid mutlak. Ulama-ulama Syafi'i, Imam Ghazali dan sebagainya. Cerita tu depa jumpa Lailatul Qadar. Kerana apa tuan-tuan? Sebab mereka ni orang yang Allah sayang. Maka benda-benda hak mahal-mahal ni Allah bagi dia. Jadi kalau kita ni pernah jumpa, alhamdulillah. Tapi kalau tak pernah jumpa kita tuan-tuan, kita jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir untuk kita. Sebab kita tak tahu kita boleh jumpa atau tak jumpa tahun depan. Bukan Lailatul Qadar itu, tapi umur kita. Jadi, Masya Allah, apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dalam bulan Ramadan, jika saya dan tuan-tuan berharap nak menemui anugerah itu. 3 amalan ni tuan-tuan tahu. Tapi apa yang saya dapat daripada almarhum orang tua saya akan bagi dengan tuan-tuan. Benar amalan ni pertama kali saya bagi tuan-tuan. Tuan-tuan lah masjid yang pertama yang saya bagi. Dulu saya simpan. Pasal apa saya simpan? Saya rasa saya pulung seorang. Rupanya saya silap. Besok kalau kita simpan benda-benda ni tuan-tuan, kita duk buat seorang-seorang. Akhirnya benda-benda ni kita akan tanam dalam liang sekali yang kita. Rugi. Pertama tuan-tuan, tuan-tuan perbanyakkan istighfar. Terpulang dengan tuan-tuan. Tuan-tuan nak baca istighfar yang masyhur, ataupun tuan-tuan nak baca istighfar ikut kemampuan tuan-tuan. Yang masyhur bulan Ramadan, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ataupun fa'fu anni. Yang kedua, tuan-tuan jangan tinggalkan selawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut kemampuan tuan-tuan. Ikut kemampuan tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan jangan tinggalkan hauqalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 3 amalan ni dalam bulan Ramadan tuan-tuan, jangan kita tinggalkan. Langsung kita mengharap akan supaya kita ni termasuk dalam golongan hamba yang dikurniakan Lailatul Qadar. Ni bukan cerita 82 tahun tu tuan-tuan. Saya tak cerita. Saya nak cerita tentang suasana dan saat Lailatul Qadar
yang mana yang Nabi jumpa, yang sahabat jumpa, yang sahabat rasa, salafus soleh rasa. Kalau pahala 82 tahun, 83 tahun yang ni boleh hilang. Boleh hilang macam mana? Raya pertama je dah hilang. Kita dok kata orang. Yang ni kita tak pandang. Hak 83 tahun ni kita tak pandang. Sebab dia boleh hilang dalam masa 1 saat. Yang kita nak dapat apa tuan? Keadaan kita merasai akan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang ni yang dirasai oleh ulama-ulama, yang dirasai oleh sahabat-sahabat. Yang ni yang kita tak jumpa. Keadaan masa itu. Yang ni lah tuan-tuan yang kita harap sangat. Dan 3 amalan ni kalau boleh, kalau kita rasa kita nak sangat anugerah itu. Kalau tuan-tuan tanya banyak mana nak baca, ikut tuan-tuan. Ikut tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya saya lagi, jadi tuan-tuan kena ikut cara saya, susah. Kena ikut cara saya jadi susah. Ikut sebanyak mana pengharapan tuan-tuan. Macam kami, saya ceritalah, kalau saya tuan-tuan, istighfar saya kena habis 35,000, selawat saya kena habis 35,000, auqalah saya kena habis 35,000 dalam sebulan Ramadan. Tuan-tuan jangan dengar yang ni, jadi tuan-tuan jadi satu seksa badan. Seksa badan, seksa hati. Setakat mana tuan-tuan boleh buat, tuan-tuan boleh buatlah. Setakat mana tuan-tuan boleh buat. Yang ni memang amalan saya dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan buat setakat mana tuan-tuan harapkan supaya kita boleh jumpa saat. Macam mana rasa ketika tanazzalul malaikatu wa ruha fiha biizni rabbihim min kulli am, tuan-tuan akan rasa macam mana tajallinya kebesaran Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dirasai oleh ulama-ulama terdahulu. Yang tu ya, kita minta Allah bagi kat kita yang tu. Seumur hidup dapat sekali cukuplah tuan-tuan. Tuan-tuan takkan lupa saat itu. Sama macam Allah kurnia kat kita dapat tengok wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali. Kita rasa macam kita tak boleh lupa wajah. Tapi kita tak boleh nak bayangkan wajah tu. Ini kehebatan yang Allah bagi kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Kita kalau mimpi orang lain, kita boleh ingat muka dia. Tapi Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, bila kita mimpi muka dia, mimpi wajah dia, bangun daripada tidur, kita tak boleh ingat wajah dia kok mana. Nanti kalau kita mimpi lagi sekali, kita cam yang ni Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Ini kehebatan yang Allah bagi kepada insan yang bernama Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Terima kasih kerana terima saya pada pagi ini. Dan tuan-tuan, akhirnya saya minta tolong doa tuan-tuan, doakan saya dan doakan kami sekeluarga. Dan malam ni saya akan tolak balik ke madrasah di Selangor. Setelah 2 minggu musafir saya tuan-tuan, saya tak balik rumah 2 minggu dah. 2 minggu dah tuan-tuan. Orang tengok saya turun-turun check in hotel, orang kata, "Wallah, beg besar gedabak ni bang." Ni main mana ni? 2 minggu tuan-tuan saya duduk rawon 2 minggu, tak balik lagi, tak balik rumah lagi. Malam ni insya-Allah tuan-tuan, lepas kuliah saya di Seberang Perai, saya akan tolak balik lepas pada kuliah. Tuan-tuan tolong doa, mudah-mudahan Allah kurniakan kami rahmah birrahmah. Dan tuan-tuan tolong doa juga tentang madrasah kami, mudah-mudahan dalam rahmah birrahmah dari Allah. Saya nak doa ya tuan-tuan, saya tak mau benda lain. Saya nak doa tuan-tuan. Benda lain saya tak mau. Saya nak doa tuan-tuan, Allah mudahkan urusan kami. Banyak perkara yang kami kena selesaikan. Jadi kalau saya bercakap jadi panjang, saya tak mau apa-apa daripada tuan-tuan, saya mau doa aja. Dengan doa tuan-tuan, mudah-mudahan Allah mudahkan banyak benda pembinaan masjid, tempat muslimat kami pada semua yang masih dalam proses. Tapi saya tak mau apa-apa dari tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan tolong angkat tangan, ya Allah, mudahkan urusan. Ada ustaz tu, kami pun tak pernah kenal ustaz tu, ya Allah. Jadi tolong mudah bagi kat dia, sudahlah. Jadi mudah-mudahan doa daripada saudaranya yang saudara Islam yang lain kepada saudaranya yang lain makbul tuan-tuan. Yang tu saya minta tu baik. Setakat ni wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, berikan kami kesihatan yang baik serta dalam rahmat Engkau ya Allah. Ya Allah,
jika kau panjangkan umur kami, panjangkan dalam keredaan kau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pimpinlah kami, keluarga kami, sehingga kami dapat menuntut keredaan kau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami mula lalai dengan kehidupan ini, kau ingatkan kami, ya Allah. Ya Allah, masalah kami dalam hidup ini kau selesaikan. Kerana Engkau yang menghantar akan masalah itu dan Engkau yang mengangkat masalah, ya Allah. Ya Allah, segala penyakit yang ada pada kami kau sihatkanlah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin, bagi kami peluang untuk hidup sehingga Ramadan ini, ya Allah, agar kami dapat merasai akan nikmat Ramadan itu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bagi kemudahan atas kami dalam mengerjakan kebaikan. Jangan Kau payahkan kami dan susahkan kami untuk melakukan ketaatan. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kami buat Engkau terimalah, ya Allah. Amalan kami yang sedikit ni Engkau pandanglah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa kami, maafkan salah-salah kami, ya Arhamar Rahimin. Selamatkan kami daripada segala wabak, penyakit, ya Zal Jalali wal Ikram. Mudah-mudahan kami sentiasa dalam keadaan yang dapat melakukan ketaatan dan kebaikan kepadamu dengan kesihatan yang Kau berikan pada kami, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.